Sejarah tingkatan 4. Bab 3. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi. Perang dunia bermula di Eropah, kemudiannya merebak ke Asia Pasifik. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita telah mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Intipati pembelajaran. 1. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. 2. Latar belakang Perang Dunia. 3. Perkembangan Perang Dunia Kedua. 4. Perkembangan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. 5. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. 6. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. 7. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. 8. Perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. 9. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Namun begitu, gerakan awal secara terbuka mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada British. Kesedaran awal nasionalisme. Sejak awal abad ke-20, British berusaha untuk membendung pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam 1904 bagi memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. British turut memperkenalkan dua badan penyiasat iaitu Jabatan Siasatan Jenayah, Criminal Intelligence Department dan Biro Siasatan Politik, Political Intelligence Bureau untuk mengawal gerakan Islah Islamiah. Kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan Pan-Islamisme. Penentangan Tok Janggut merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Walaupun gerakan ini melibatkan penduduk di Pasir Putih, Kelantan, isu penentangan adalah untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan. Penentangan ini berlaku di tengah-tengah kancah pergolakan politik yang berlaku di Eropah. Penentangan Tok Janggut merupakan rentetan daripada cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah Barat yang menakluki negara Islam. Kebangkitan Tok Janggut telah dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Penentangan yang memperjuangkan agama ini kemudiannya dikaitkan dengan isu cukai yang dikenakan serta sikap membenci British. British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Empayar Uthmaniyah yang berperang dalam Perang Dunia Pertama. Perang yang meletus menarik perhatian pemimpin negeri Melayu untuk menyokong Khalifah Empayar Uthmaniyah yang dianggap pelindung umat Islam serta penaung bagi tanah suci Makkah dan Madinah. Kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British. Akhbar dan majalah menjadi wahana penting untuk meniupkan kesedaran kebangsaan. Namun begitu, kesedaran politik tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang British yang menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik mereka melalui bahan bertulis. Kewujudan undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kawalan ketat British terhadap kegiatan yang boleh mengancam kedudukan British menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas dalam akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
Kesedaran nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia lahir daripada kesedaran semangat cinta akan negara. Semangat ini menjadi asas kepada gerakan yang lebih menyeluruh selepas Perang Dunia Kedua untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Latar belakang Perang Dunia. Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Persaingan tersebut telah mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 yang memberikan kesan besar terhadap penduduk dunia. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku dalam kalangan negara di Eropah, termasuk Empayar Uthmaniyah. Antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama termasuklah persaingan kuasa imperialis, pembentukan pakatan ketenteraan, dan konflik di rantau Balkan. Persaingan kuasa imperialis. Perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum, dan biji timah serta memasarkan hasil industri. Persaingan tersebut membawa permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Pakatan ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan pakatan ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kewujudan pakatan ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Krisis Rantau Balkan. Krisis di Rantau Balkan berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary, dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Peristiwa tersebut menjadi sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Tahun 1914. Pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Pakatan Kuasa Tengah. Negara anggota Jerman dan Austria-Hungary. Pakatan ini kemudian disertai oleh Bulgaria dan Empayar Uthmaniyah. Pakatan Bertiga. Negara anggota Britain, Perancis, dan Rusia. Pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. 28 Julai 1914. Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia. 30 Julai 1914. Rusia bertindak memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. 1 Ogos 1914. Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. 3 Ogos 1914. Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. 4 Ogos 1914. Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Oktober 1914. Empayar Uthmaniyah menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah. Mac 1915. Itali menyertai Perancis, Britain, dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. April 1917. Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga.
Peta Eropah menunjukkan lokasi Perang Dunia Pertama antara kuasa tengah dengan Pakatan Bertiga. Berakhir Perang Dunia Pertama. Penglibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Jerman kemudiannya dipaksa menandatangani gencatan senjata. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat perang telah memberikan kesan kepada negara di Eropah. Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Persidangan tersebut melahirkan Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson, iaitu cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki 1. Bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. 2. Membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. 3. Menghadkan saiz angkatan tentera. 4. Menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Perjanjian damai ditandatangani di Istana Versailles, Paris, Perancis pada 28 Jun 1919. Peta menunjukkan pengagihan wilayah Jerman berdasarkan Perjanjian Versailles. Kesan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama memberikan kesan besar terhadap negara Eropah. Negara kita turut terkesan akibat perang tersebut. Keruntuhan pemerintahan beraja. Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia, dan Empayar Uthmaniyah. Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun takhta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Empayar Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Revolusi yang tercetus di Rusia menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Khalifah Empayar Uthmaniyah, Sultan Mehmed VI, digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemunculan negara baharu. Keruntuhan Empayar Austria-Hungary melahirkan negara baharu seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia, dan Yugoslavia. Perpecahan Empayar Rusia membawa kepada penubuhan negara baharu seperti Poland, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Perpecahan Empayar Uthmaniyah menyebabkan muncul negara baharu seperti Lebanon, Syria, dan Iraq. Kesan terhadap negara kita. Bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, Raja-Raja Melayu diminta menandatangani perisytiharan perang yang menyokong dan memberikan taat setia kepada kerajaan British. Pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British, termasuk memperuntukkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. Kemakmuran ekonomi negeri Melayu juga dimanipulasi oleh British. Wang hasil bijir timah dan getah digunakan untuk membiayai operasi British
dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan keamanan dunia. Namun begitu, perdamaian yang dicapai hanya bersifat sementara. 20 tahun selepas itu, Perang Dunia Kedua pula meletus. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, 1939 hingga 1945, berlaku di dua medan pertempuran, iaitu di Eropah dan Asia Pasifik. Peperangan di Eropah tertumpu di negara Eropah dan Utara Afrika, manakala peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Peperangan melibatkan dua pakatan, iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baharu, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles, dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kemunculan ideologi baharu. Bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi, penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis berfahaman melampau, iaitu fasisme di Itali dan nazisme di Jerman. Fasisme. Gerakan fasisme di bawah pimpinan Benito Mussolini dan Parti Fasis berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang, bagi meningkatkan imej negara. Bagi memulihkan semula imejnya, Itali meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah atau Ethiopia dan Albania. Nazisme. Gerakan Nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler dan Parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Nazisme mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan Perjanjian Versailles. Hitler membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula, wilayahnya yang hilang melalui Perjanjian Versailles. Ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Jerman, sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, menganggap Perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Itali, sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama, juga tidak berpuas hati terhadap Perjanjian Versailles. Itali tidak berpuas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan Perjanjian Pelucutan Senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. 1. Krisis Manchuria 1931 hingga 1933. Jepun menakluki Manchuria, iaitu wilayah di bawah penguasaan China. 2. Perjanjian Pelucutan Senjata 1932 hingga 1934. Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. 3. Krisis Habsyah 1935 hingga 1936. Itali menyerang Habsyah di Afrika. Kuasa utama dalam Perang Dunia Kedua.
Kuasa paksi: Jerman, Itali, dan Jepun. Kuasa bersekutu: Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali, sekutu Jerman, mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan Operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empayar terbesar di Eropah, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia, iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Operasi Barbarossa. Hitler mengarahkan lebih 3 juta tentera menyerang Rusia dengan dibantu oleh 3,350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Operasi disertai oleh tentera Finland, Hungary dan Romania. Blitzkrieg bermaksud serangan kilat. Kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh, diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Peta menunjukkan lokasi Perang Dunia Kedua di Eropah tahun 1939 hingga 1941. Hitler bergambar di hadapan Eiffel Tower Paris setelah Jerman berjaya menawan Perancis. Berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Kemenangan pihak bersekutu memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian, kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia Joseph Stalin. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu tentera darat, udara dan laut, beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Kegagalan operasi menawan Rusia. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal.
Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Jeneral Jerman Friedrich von Pauwels mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. Peta pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Melalui operasi yang diberikan nama kod D, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Kejayaan operasi D membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Pada masa yang sama, tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah landskap perang di Eropah. Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Kejayaan dalam perang di Eropah membolehkan tentera bersekutu memberikan perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kemarahan tentera Jepun. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik 1941 hingga 1945 juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Peluasan kuasa Jepun. Pembaharuan Meiji telah membawa pemodenan sehingga Jepun muncul sebagai negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan yang setaraf dengan kuasa Barat. Demi memenuhi keperluan ekonomi dan ketenteraan serta perkembangan politik dalam negara, Jepun melaksanakan dasar peluasan kuasa. Dasar peluasan kuasa Jepun. Peluasan kuasa Jepun berkait dengan keperluan perindustrian, pengaruh golongan tentera dan mewujudkan Orde Baharu Asia. Keperluan perindustrian. Pada akhir abad ke-19, Jepun sebagai sebuah kuasa industri berusaha mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Jepun memerlukan wilayah yang dapat membekalkan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi mengembangkan lagi perindustrian. Pengaruh golongan tentera. Pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera paling moden di Asia. Jepun semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan boleh menjadi kawasan pasaran. Pada Oktober 1941, Jeneral Hideki menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengheret Jepun ke kancah peperangan. Orde Baharu Asia. Di bawah pengaruh tentera, dasar luar Jepun terarah kepada matlamat mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme Barat. Jepun mewujudkan Orde Baharu di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Orde tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia.
Peluasan kuasa Jepun sehingga Perang Dunia Kedua. 1910, Jepun menguasai Korea. 1932, Jepun menduduki Manchuria. 1937, Jepun menduduki China. 1941, Jepun menduduki Indochina. Sekatan ekonomi terhadap Jepun. Setelah menguasai Korea, Manchuria, dan China, Jepun menguasai kawasan strategik di Laut Cina Selatan, termasuk Pulau Hainan dan Indochina. Dasar peluasan kuasa Jepun telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu. Amerika Syarikat, British, dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Rancangan penaklukan wilayah di selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi pihak bersekutu, Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit, dan petroleum. Dari aspek ketenteraan, Pakatan Dalam Kuasa Paksi membolehkan kerajaan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun. Pakar ini dihantar untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Orde Baharu bermaksud rancangan Jepun untuk menyingkirkan kuasa imperialis barat di Asia dan menganjurkan perkongsian kuasa serta kekayaan yang lebih adil dalam kalangan negara di Asia. Sekatan ekonomi ialah tindakan menghentikan perdagangan serta membekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai oleh British, Amerika Syarikat, dan Belanda. Pakatan Tiga Negara. Pada tahun 1940, Jepun telah menandatangani perjanjian Pakatan Tiga Negara dengan Jerman dan Itali yang menjadikan Jepun terikat dengan kuasa paksi. Hasrat Jepun membentuk pemerintahan baharu di Asia Pasifik mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun menemui jalan buntu. Berikutan kegagalan rundingan tersebut, arahan serangan serentak terhadap Asia Pasifik dikeluarkan oleh pemerintahan tentera Jepun pada Disember 1941. Bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor, Hawaii, iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik. Serangan tentera Jepun terhadap Pearl Harbor bertujuan melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang boleh menjadi penghalang kepada peluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Seterusnya, serangan dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain, dan Belanda yang lain seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam, dan Pulau Wake. Serangan tersebut membawa penglibatan Amerika Syarikat dalam perang di Asia Pasifik apabila mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Dengan strategi yang berkesan dan penguasaan serangan melalui laut, darat, dan udara, Jepun berjaya membentuk empayar yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Peta serangan tentera Jepun dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tahun 1941 hingga 1945. 1. Pendaratan Jepun di Kelantan. 2. Jepun menyerang Pearl Harbor. 3. Jepun mendarat di Pulau Guam. 4. Jepun menguasai Miri. 5. Pendaratan pertama Jepun di Filipina. 6. Pulau Wake jatuh selepas serangan kedua Jepun. 7. Hong Kong menyerah kalah. 8. Manila dikalahkan. 9. Jepun menakluk Burma. 10. Jepun menguasai Sandakan. 11. Singapura dikalahkan. 12. Jepun mengebom Darwin. 13. Pertempuran di Laut Jawa
Jepun mengalahkan tentera bersekutu. 14. Jepun menyerang Jawa. Perang Dunia Kedua, yang merangkumi perang di Eropah dan di Asia Pasifik, telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa manusia dan membawa kemusnahan harta benda. Peperangan menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman, dan kemiskinan. Kita sewajarnya mengambil iktibar daripada peristiwa Perang Dunia Kedua untuk menghargai nikmat keamanan dan belajar untuk hidup bersama-sama dalam keadaan aman dan harmoni. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Dalam usaha menjayakan misi ini, Jepun menggunakan propaganda seperti penggunaan slogan semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Propaganda Jepun menanamkan semangat anti-penjajah Barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Eksploitasi sumber bahan mentah. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian, ekoran pembaharuan Meiji, dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu, dan boksit. Sasaran utama Jepun di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak, terutama di Miri dan Lutong. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di hujung semenanjung Tanah Melayu terletak pangkalan tentera laut British, iaitu Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut tersebut penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Serangan Jepun terhadap negara kita. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Pak Ahmad, Pantai Sabak, Kota Baru, dan Thailand, iaitu Singgora dan Patani, pada 8 Disember 1941. Keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. 8 Disember 1941. Tentera Jepun yang mendarat di Thailand memasuki Kedah, berpecah kepada dua pasukan untuk mara ke selatan. Satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemaraan melalui persisiran pantai barat. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan, kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemaraan Jepun, tetapi ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratan di Miri. Tentera Jepun berlepas dari Teluk Cam Ranh di Vietnam dan mendarat di Miri. Sepasukan tentera Jepun mara menduduki Kuching dan Sibu. Sepasukan lagi tentera Jepun mara ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Pendudukan Jepun disandarkan melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah.